Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang kami hormati Pensyarah Dr. Syekh Abdullah bin Hassan Maidin. Sebelum kami memulakan perbincangan kami pada hari ini, saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Muhammad Faizal bin Sulaiman, pemegang kad metrik nombor JK13721/21. Di sebelah kiri saya Muhammad Rizal bin Yaakob, pemegang metrik nombor JK13754/21. Dan sebelah kanan saya Muhammad Ahmad Fakhruddin bin Abdul Rahman, pemegang kad metrik nombor JK13668/21. Di sebelah sana saudara Muhammad Fatakiyah bin Haji Misrun, pemegang kad metrik nombor JK13746/21. Dan yang terakhir saudari Nur Kamalia Irma binti Kamsani, pemegang kad metrik nombor JK13825/21. Dan untuk makluman tajuk yang telah dipilih oleh kumpulan kami adalah tentang COVID-19 di dunia dan juga di negara Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada ahli-ahli panel undangan kita pada hari ini. Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama bersua muka dalam program ini. Topik buah bicara akan dibincangkan pada hari ini ialah COVID-19. Sebelum saya memulakan perbincangan kita hari ini, izinkan saya memperkenalkan ahli panel kita terlebih dahulu. Bersama saya adalah 4 orang ahli panel yang hebat-hebat belaka. Di sebelah kiri saya nampak seorang pemalu tetapi petah berkata-kata, iaitu Yang Berbahagia Datuk Muhammad Fatakiyah bin Haji Misrun, merupakan Wakil Tetap Malaysia ke PBB. Manakala di sebelah beliau ialah Tuan Ahmad Fakhruddin, merupakan Eksekutif Agensi Majlis Keselamatan Negara. Selamat datang saya ucapkan. Di sebelah sana ahli panel kita yang seterusnya, Yang Berbahagia Tuan Muhammad Faizal bin Sulaiman, selaku Penolong Pegawai Penerangan di Majlis Keselamatan Negara. Dan saya difahamkan beliau berkhidmat selama lebih kurang 10 tahun dalam bidang ini. Selamat datang saya ucapkan Tuan. Dan seterusnya ahli panel kita yang terakhir, lagi sangat bergaya yang berusaha, Tuan Muhammad Rizal bin Yaakob, merupakan Timbalan Presiden Ikatan Muhibah Malaysia. Selamat datang saya ucapkan Tuan. Baiklah, ahli panel saya sudah kenalkan. Sebelum itu, izinkan saya untuk mengupas sedikit topik tentang hari ini, iaitu COVID-19. Sekitar 2019 hangat diperkatakan tentang penularan sejenis virus baru di timur dunia. Kemunculan virus ini menyebabkan seluruh masyarakat dunia menjadi takut dan panik kerana ia membawa kepada kematian. Siapa sangka virus ini menerjah ke Malaysia apabila kes pertama dilaporkan positif pada 25 Januari 2020. Sebelum ini, Wuhan tidak begitu dikenali orang ramai. Namun kini menjadi tumpuan dunia setelah virus ini dikatakan berasal dari sana. Ini kerana Wuhan terkenal dengan pusat pemakanan laut yang menjual makanan seperti haiwan eksotik yang didakwa menjadi punca kepada penularan virus ini. Pada 31 Disember 2019, dilaporkan sekumpulan pesakit mengalami gejala radang paru-paru, dan berdasarkan sejarah klinikal pesakit-pesakit tersebut, mereka kesemuanya mempunyai sejarah yang berkait rapat dengan pasar-pasar di Wuhan. Untuk mengenali ciri-ciri khas yang ada pada virus ini hanya memerlukan kajian yang sangat mendalam. Jangkitan oleh virus ini menyebabkan seseorang tidak mengalami gejala yang teruk, kerana ada setengahnya hanya mengalami gejala ringan seperti batuk kering, sakit kepala, sesak nafas, selsema. Tetapi jika sistem imun seseorang itu rendah, kemungkinan seseorang itu boleh dijangkiti secara teruk dan mengakibatkan seseorang itu mengalami sesak nafas yang teruklah, dan memerlukan alat bantuan pernafasan. Virus ini dikatakan merupakan virus zoonotik yang berasal daripada haiwan yang diambil sampel daripada kelawar dan tenggiling. Betul ya, Datuk? Okey, WHO mengisahkan nama rasmi penyakit ini sebagai COVID-19, dan pihak ICTV, iaitu Jawatan Kuasa Antarabangsa mengenai taksonomi virus
mula menamakan virus ini sebagai SARS-CoV-2, iaitu Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Coronavirus ini merangkumi CO bermaksud corona, VI merujuk kepada virus, dan D adalah disease, iaitu penyakit. Nombor 19 seperti yang kita sedia maklum adalah tahun 2019 di mana tercetusnya wabak ini. Jadinya COVID-19 bermaksud Coronavirus Disease of 2019 yang merujuk kepada penyakit berpunca daripada jangkitan oleh virus SARS-CoV-2. Pada awalnya, jangkitan ini kita boleh bezakan gejala-gejalanya seperti demam yang melebihi 37.5 darjah Celsius. Tapi lama kelamaan, virus ini mengalami beribu-ribu mutasi dan membahayakan kita, menyebabkan gejala semakin sukar untuk dibezakan dengan penyakit-penyakit yang sedia ada. Jenis-jenis varian yang termasuk dalam golongan virus of interest iaitu varian Mu, Eta, Lota, Kappa dan Lambda, manakala varian tergolong dalam variant of concern pula ialah varian Delta, Alpha, Beta, Gamma dan yang terbaru adalah Omicron. Untuk gejala Omicron ni seperti kita sedia maklum ni sekarang ni, yang semasa ni, gejala ni rasanya tak terlampau berat dia punya gejala dia, ringan. Dan gejala-gejala yang tunjukkan dalam varian-varian yang ada ni sama, demam, sakit tekak, selsema. Jadi benda-benda tu semua ada, cuma kuat dan tak kuat ataupun sistem imun seseorang tu. Cara penularan COVID-19 adalah berpunca apabila seseorang individu tu melalui titisan dari hidung atau mulut yang tersebar melalui seseorang yang dijangkiti COVID-19, batuk ataupun bersin. Titisan ini apabila merentasi objek dan permukaan sekelilingnya, kemudian orang lain mendapat jangkitan apabila menyentuh objek dan permukaan ini, kemudian menyentuh mata, hidung dan mulutnya tanpa membasuh tangannya. Seseorang boleh jangkiti jika mereka berada dekat pesakit COVID. Itu sebab kerajaan Malaysia ataupun seluruh dunia mereka mengeluarkan arahan untuk penjarakan sosial 1 meter. Betul ya, apa difaham 1 meter, 3 kaki lebih kurang macam tu ya. Okey, untuk langkah-langkah pencegahan yang diperkenalkan dan masih berterusan sehingga sekarang adalah elakkan 3S. Kawasan sempit tu macam shopping mall macam tu lah, sesak tu. Okey, kawasan sesak, sembang dekat macam saya ni macam ni lah, tanpa memakai pelitup muka. Itu sangat bahaya ya, sebab takut IO kita. Pemakaian pelitup muka yang sempurna sama ada di dalam ataupun di luar bangunan. Sentiasa menjaga penjarakan sosial, jarakan 1 meter. Sentiasa cuci tangan dengan air sabun atau menggunakan hand sanitizer. Lakukan nyah kuman ataupun disinfeksi pada permukaan-permukaan yang mungkin dicemari. Pastikan sistem pengudaraan sama ada di dalam bilik yang sempit ataupun di ruang yang besar supaya ada aliran udara yang segar. Dan amalkan etika yang betul ketika batuk dan bersin. Kita kena batuk, kita kena tutup mulut kita lah. Kemudian mitos ataupun konspirasi yang wujud selepas wujudnya virus ini ialah orang berpendapat hanya orang tua sahaja yang akan mengalami virus COVID-19, sedangkan ianya tidak ya, tak kira umur. Mereka yang pulih dari COVID-19 akan mendapat kekuatan atau kekebalan. Oh, itu pun tidak. Suplemen vitamin dapat menyembuhkan COVID-19. Ini lagilah salah. Sebab suplemen vitamin ini adalah makanan sampingan sahaja. Pengimbas suhu boleh mengesan COVID-19. Oh, macam tu lagilah bahaya. Sebab kalau kita detect suhu saja, kita boleh, oh ni orang ni COVID-19 lah. Itu lagi tinggilah kita punya kes. Okey, pemakaian pelitup muka boleh menyebabkan keracunan karbon dioksida atau kekurangan oksigen. Sebab pemakaian kita punya pelitup muka ni bukan kita tutup penuh, kita ada ruang-ruang juga untuk menyeduh udara yang segar lah. Pengambilan alkohol dapat membunuh COVID-19? Tidak sama sekali. Penyakit coronavirus mudah dijangkiti di dalam kolam renang. Okey, manakala mitos masyarakat terhadap vaksin ataupun yang anti-vaksin, vaksin mRNA adalah teknologi baru dan tidak selamat kerana tempoh kajiannya adalah singkat. Kandungan yang terdapat dalam virus COVID-19 ni tidak halal dan tidak selamat, dan dikhawatiri mengandungi unsur-unsur khinzir. Kandungan vaksin AstraZeneca mengandungi bahan yang menyebabkan darah beku ataupun menyebabkan kematian. Vaksin COVID-19 juga memberi kesan terhadap kesuburan wanita seperti mandul dan keguguran. Okey,
Soalan saya kepada panel pertama. Seperti mana yang kita tahu, virus COVID-19 ini banyak memberi impak kepada seluruh dunia, Datuk. Pada pendapat Datuk, apakah situasi yang boleh digambarkan tentang penularan virus ini dan apakah statistik kes yang boleh dikaitkan dengannya untuk menunjukkan penyebaran virus ini? Silakan Datuk. Terima kasih kepada Puan Pengerusi Majlis, Puan Nur Tamalia Lima, dan saya ucapkan juga selamat datang kepada ahli panel yang lain, Tuan Fakarudin bin Abdul Rahman, Tuan Faizal bin Sulaiman serta Tuan Bilal bin Yaakob. Okey, seperti yang kita sedia maklum sekarang ini, ketika ini negara kita sedang bergelut dengan kes jangkitan COVID-19 yang semakin hari semakin membimbangkan. Situasi ini berbeza jika dibandingkan dengan 2 tahun yang lalu, di mana Malaysia dilihat sebagai sebuah negara yang berjaya menguruskan penularan COVID-19 dengan berkesan, sekaligus menjadi contoh kepada negara-negara lain, khususnya dalam negara-negara ASEAN. Malah satu dunia juga memuji kerajaan kita dan bangsa. Dalam depan dulu. Kan di depan ni Kak, nampak video. Okey, 3, nombor 3 Kakak. Kakak diam. Okey. Ini Malaysia bukan lagi contoh kerana kita tergolong antara negara yang sedang berempas pulas menangani penularan wabak berkenaan. Ketika negara lain mula merosot jangkitan hariannya, negara kita pula menunjukkan tren peningkatan drastik sehingga kita mengatasi Indonesia, Filipina dan Thailand. Manakala Brunei mencatatkan angka jangkitan paling rendah dalam kalangan negara Asia dan mula membuka gerbang pelancongan dan ekonomi, dan diikuti oleh negara Kemboja dan Laos, di mana kedua-dua negara ini juga turut membuka sektor pelancongan dan ekonominya kepada dunia luar. COVID-19 di Malaysia bukan hanya menunjukkan tren peningkatan pada jangkitan harian, malah turut meningkat dalam kadar kematian harian. Situasi tersebut menunjukkan negara kita sedang berdepan dengan sangat genting dalam menguruskan penularan COVID-19, di mana kita terdapat beberapa faktor yang menyebabkan angka kematian ini meningkat. Di antara faktornya ialah petugas kesihatan yang semakin lesu, di mana petugas berhadapan kita berpenat lelah daripada pagi sehingga ke malam membantu merawat pesakit-pesakit ini yang semakin hari semakin bertambah. Kemudian petugas pesakit positif ini lambat dibawa ke hospital. Justru kita sebagai rakyat yang prihatin dan bertanggungjawab, penting untuk kita terus berada di rumah dan melakukan kuarantin sendiri bagi memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 ini. Okey, terdapat 3 senario yang mungkin berlaku kepada mangsa-mangsa COVID ini, di mana senario pertama ialah pesakit yang bergejala seperti demam dan batuk dan telah pergi ke klinik tetapi tidak mendapatkan ubat dan tidak membuat ujian serangan COVID-19. Beberapa hari kemudian pesakit tersebut ditemui meninggal dunia di rumah. Senario kedua ialah pesakit didapati positif COVID-19 dan telah dilaporkan kepada KKM oleh klinik swasta, tetapi telah ditemui meninggal dunia di rumah sebelum dihantar ke pusat kuarantin PKRC atau hospital. Dan manakala senario yang ketiga ialah pesakit hilang dari rasa dan sangat letih, tapi tidak mengambil serius gejala-gejala ini dan hanya berehat di rumah. Beberapa hari kemudian ditemui meninggal dunia di rumah. Okey, impak COVID-19 di seluruh dunia ialah terhadap ekonomi, pelancongan, penerbitan, pengangguran, politik, pendidikan, kekurangan bekalan, budaya serta perkauman. Di dalam bidang ekonomi, wabak ini merupakan ancaman yang besar kepada ekonomi global, di mana ekonomi dunia pada masa ini dipengaruhi oleh pandemik COVID-19 ini, yang menjadi fenomena yang paling merugikan bagi seluruh umat manusia di berbagai negara. Okey, di dalam sektor pelancongan pula,
sektor pelancongan adalah satu sektor yang paling teruk terjejas kerana larangan perjalanan, penutupan tempat awam termasuk tarikan pelancongan dan nasihat kerajaan kita agar tidak melakukan perjalanan. Setakat ini banyak syarikat penerbangan telah membatalkan penerbangan kerana permintaan yang rendah, sekaligus terpaksa menghentikan operasi. Di dalam sektor perwujudan pula, sektor perwujudan dipengaruhi secara global dengan pengurangan waktu operasi kedai atau penutupan sementara, pengangguran. Berjuta-juta pekerjaan boleh hilang di tingkat global yang menyebabkan meningkatnya pengangguran. Lebih daripada 1 juta orang kehilangan pekerjaan di seluruh dunia. Contohnya di Amerika, kemerosotan ekonomi dan pengangguran besar-besaran yang disebabkan oleh pandemik ini telah menimbulkan ketakutan dan krisis pengusiran besar-besaran rakyatnya. Kira-kira 30 hingga 40 juta orang Amerika berisiko untuk diusir, dan kira-kira 60% perniagaan di Amerika telah ditutup sejak bermulanya pandemik ini. Di dalam impak kepada budaya ialah pembatalan acara-acara keagamaan seperti perayaan, sambutan-sambutan keagamaan, sukan, industri filem dan acara sosial lain seperti festival muzik dan konsert. Dan dia impak kepada perkauman ialah sejak penularan COVID-19, sikap prejudis, xenofobia dan perkauman yang melampau terhadap keturunan Cina dari Timur Asia telah menimbulkan rasa takut, kecurigaan dan permusuhan di pelbagai negara, terutamanya di Eropah, Amerika Utara dan Rantau Asia Pasifik yang membawa sentimen anti-China. Walaupun terdapat sokongan untuk orang Cina yang berada di kawasan yang dilanda virus, ramai penduduk Wuhan dan Hubei telah terkesan dengan diskriminasi berdasarkan asal-usul rantau mereka sejak penyebaran wabak tersebut ke seluruh dunia. Setakat ini itu saja input-input yang saya dapat berikan, dan saya serahkan semula forum ini kepada Puan Nur Kamalia. Sekian, terima kasih. Terima kasih Datuk atas perkongsian tadi. Saya tertarik dengan penerangan beliau. Okey, turunnya kes disebabkan serangan virus sekecil ini amat membimbangkan seluruh dunia. Seterusnya saya beralih kepada panel kedua, iaitu Tuan Ahmad Fakhruddin. Okey Tuan, bagaimanakah pula situasinya di Malaysia? Mungkin penerangan oleh Datuk sebentar tadi menjurus kepada skop yang luas, iaitu seluruh dunia. Mungkin pada pandangan Tuan bahkan mungkin lebih efektif ataupun lebih detail lah. Okey, silakan Tuan. Ya, terima kasih Puan Moderator. Bila kita bercakap COVID-19 di Malaysia ni, kita sebenarnya telah memasuki satu fasa baru yang sebelum ni. Baru-baru ini Perdana Menteri kita Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan pada 1 April kita bakal masuki fasa endemik, yang mana peralihan daripada pandemik ke endemik. Pada saya itu satu tindakan yang berani, baik, bijak. Sampai bila kita dah dulu takut yang lama, betul ya? Walaupun kes harian kita tengok meningkat ya, kalau diikutkan statistik kita sehari dia meningkat sehingga 25,000 kes sehari. Tapi walau bagaimanapun kesan daripada proses vaksinasi kebangsaan yang dijalankan oleh kerajaan, kita menyaksikan walaupun 25,000 kes sehari, tetapi yang cuma di kelas 1 dan 2 saja. Dia tidak pergi ke 3, 4 dan 5 yang kita tahu itu satu fasa yang bahaya, yang mungkin ditidurkan oleh KKM. Jika ikutkan statistik terbaru ni juga, baru-baru ini muncul satu lagi varian baru yang dipanggil Delta Cron, iaitu kata gabungan varian Delta dan Omicron. Itu yang terbaru kan? Betul, itu yang terbaru. Kita tengok dekat media-media sosial, arus-arus perdana, orang nampak takut, nampak panik dengan varian terbaru ni. Tapi walau macam mana pun belum ada lagi bukti saya yang mengatakan
very berbahaya. Malah ada saintis mengatakan ianya tidak terlalu mudah merebak, ianya masih dalam terkawal lagi. Okey, bila bercakap mengenai statistik pula, kita menjangkakan berkemungkinan besar selepas pengumuman Perdana Menteri Dato' Seri Ismail Sabri ke fasa endemik, kemungkinan kes akan lebih meningkat lagi. Walau macam mana pun kita percaya ianya masih terkawal, kerana kita lihat sekarang KKM giat menjalankan kempen untuk proses vaksinasi, termasuk pada kanak-kanak juga. Okey. Bila bercakap mengenai kesan ataupun impak kepada ekonomi negara, kita akui yang kehadiran COVID-19 sebenarnya memang amat terkesan lah, terutamanya macam Datuk katakan tadi, kepada sektor pelancongan, sektor peruncitan, yang mana pada awal tahun 2020 baru ni kita dapat melihat yang ringgit Malaysia jatuh teruk. Bukan ringgit saja sebenarnya, dia termasuk sekali dolar Amerika. Kita dapat lihat bahawa jatuh, ringgit jatuh. Dan waktu itu kita melihat bursa saham Malaysia sunyi sepi, kita lihat waktu itu. Seperti tiada lagi transaksi yang orang kata galak seperti sebelum ni. Dan kita juga melihat kesan yang paling kita takuti ialah pembelian panik daripada orang ramai. Kita dapat melihat kan, setengah orang ni dia ambil barang-barang yang sebenarnya bukan keperluan dia pun. Sebagai contoh, tisu tandas. Pada saya tisu tandas itu bukan satu keperluan untuk kita ambil sampai 5-6 plastik. Jadi, sampai habis rak tu. Padahal tisu tandas kita tidak menggunakan sebanyak tu pun. Dan apa yang saya puji langkah kerajaan yang kata bertindak cepat. Kerajaan mengumumkan yang stok-stok ataupun bahan-bahan bekalan masih terkawal dan mencukupi untuk menampung kita semua. Itulah kalau ikutkan persepsi daripada saya lah. Okey. Terima kasih atas pendapat Puan, panel kedua kita. Kita sendiri pun dapat lihat ya perbezaan tentang penularan virus COVID-19 di seluruh dunia maupun di Malaysia. Sekarang kita beralih kepada panel kita yang ketiga. Tuan Muhammad Faizal, sebentar tadi panel pertama dan kedua ada menyatakan tentang situasi serta impak akibat virus 19 ini. Bolehkah Tuan Muhammad Faizal jelaskan berkenaan apakah peranan kerajaan ataupun pihak berkuasa dan juga rakyat dalam membendung penularan COVID-19 ini? Dan juga bolehkah Tuan perincikan tentang syarikat-syarikat pengeluar vaksin COVID-19 yang ada? Dipersilakan Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudari moderator. Jadi saya akan sentuh tentang beberapa langkah yang telah diambil oleh kerajaan Malaysia dalam usaha untuk memerangi virus COVID-19 di negara ini. Kalau kita ingat, yang pertama, pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan atau lebih dikenali sebagai PKP. Kalau kita ingat, pada tanggal 16 Mac 2020, Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri ke-8 pada ketika itu, telah mengumumkan keputusan untuk melaksanakan PKP di seluruh negara. Dan antara sekatan dan arahan yang telah dikeluarkan adalah larangan penganjuran sebarang perhimpunan dan pergerakan seluruh negara, termasuk segala aktiviti sukan, kebudayaan, keagamaan dan sosial. Dalam tempoh ini, semua premis perniagaan dan rumah ibadat tidak digunakan beroperasi, kecuali pasar awam, pasar raya, kedai sepernika dan kedai runcit atau mana-mana premis yang menjual barangan keperluan harian sahaja. Seterusnya, sekatan secara menyeluruh bagi semua perjalanan rakyat Malaysia ke luar negara dan bagi mereka yang baru pulang ke negara ini dikehendaki menjalani pemeriksaan kesihatan serta melakukan kuarantin secara sukarela untuk tempoh 14 hari. Dan yang ketiga, seterusnya, sekatan turut dikenakan ke atas kemasukan semua pelawat dan pelancong asing ke dalam negara ini. Selain itu, penutupan taska sekolah kerajaan dan swasta termasuk sekolah-sekolah harian, sekolah berasrama penuh, sekolah antarabangsa
pusat tahfiz dan lain-lain institusi pendidikan, sama ada institusi pendidikan rendah, menengah maupun pra-universiti. Selain itu, semua institut pendidikan tinggi awam dan swasta serta institut latihan kemahiran di seluruh negara turut tidak dibenarkan beroperasi. Dan seterusnya, Proklamasi Darurat 2021. Kalau kita ingat, Proklamasi Darurat 2021 merupakan sebuah pengisytiharan darurat di seluruh Malaysia pada 12 Januari 2021. Ia merupakan satu langkah yang telah diimplementasi sebagai usaha untuk memendung penularan wabak COVID-19 di negara ini. Pengisytiharan darurat ini diumumkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin setelah diperkenankan oleh Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Darurat ini dikuatkuasakan sehingga 1 Ogos 2021 dan selaras dengan darurat ini, sistem perundangan digantung di peringkat persekutuan iaitu Parlimen dan negeri. Yang ketiga, seperti mana yang disentuh oleh saudari moderator sebentar tadi, berkenaan berita palsu. Untuk rekod, beberapa orang telah ditahan atas dakwaan dan kesalahan menyebarkan maklumat palsu mengenai pandemik COVID-19. Pihak Polis Diraja Malaysia atau PDRM dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM telah menjalankan beberapa siasatan mengenai berita palsu berkaitan COVID-19. Seterusnya, arahan mewajibkan pemakaian pelitup muka. Pada 23 Julai 2020, Menteri Kanan pada ketika itu, iaitu Yang Berbahagia Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob telah mengumumkan arahan mewajibkan pemakaian pelitup muka di semua tempat awam mulai 1 Ogos 2020, dan mereka yang tak mematuhi arahan ini boleh dikompang sehingga RM1,000. Seterusnya, seperti mana yang disentuh oleh Tuan Fakhruddin tadi mengenai program imunisasi COVID-19 kebangsaan Malaysia. Antara bulan November tahun 2020 sehingga bulan Januari tahun 2021, Kerajaan Malaysia telah membuat perjanjian dengan beberapa buah kerajaan, organisasi antarabangsa dan syarikat, termasuk Kerajaan China, AstraZeneca, COVAX, Pfizer, Pharma Niaga Berhad, Duo Pharma bagi memperoleh pelbagai jenis stok vaksin COVID-19 untuk negara ini. Pada akhir bulan Januari 2021, vaksin COVID-19 yang dibangunkan oleh Institut Biologi Perubatan Akademi Sains Perubatan China menjadi vaksin COVID-19 yang pertama menjalani ujian klinikal di Malaysia. Dan yang terakhir, Lancaran Pelan Pemulihan Negara atau lebih dikenali sebagai PPN. Program ini merupakan program perintis perjalanan negara kita untuk keluar dari krisis pandemik COVID-19 secara lebih teratur dan berkesan. Plan ini dirangka berlandaskan penekanan whole of nation, iaitu keseluruhan negara. Pendekatan segini akan mengembleng kerjasama tidak berbelah bagi seluruh anggota masyarakat dan kerajaan dalam melaksanakan strategi peralihan keluar dari kemelut pandemik dan membolehkan rakyat kembali kepada kehidupan biasa melalui adaptasi norma baru. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kembali kepada saudari moderator. Terima kasih. Terima kasih Tuan Muhammad Faizal. Banyak input yang kita boleh perolehi daripada penerangan Tuan Muhammad Faizal sebentar tadi. Okey, beralih kita kepada panel yang terakhir, iaitu Tuan Muhammad Rizal. Tuan, bagaimanakah Tuan dapat menyimpulkan keseluruhan impak yang berlaku akibat serangan COVID ini, sama ada di seluruh dunia maupun di Malaysia? Dipersilakan Tuan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi syafi, bismillahi kafi, bismillahi mu'afi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Terima kasih kepada saudari moderator. Okey, sebagai kesimpulannya, saya pendek masa panjang sangat ni. Panjang-panjang dia orang ni. Panjang lebar. Datuk itu pun tak cukup ni. Sebagai kesimpulannya, pandemik COVID-19 ni yang kita tahu ianya bermula daripada negara Wuhan, negara China, daerah Wuhan. Jadi masa bermula dulu kita takut, kita pun tak tahu apa dia punya kesan dia macam mana kan. Seperti saudari moderator cakap, dia bermula daripada haiwan, kelawar dan tergiling. Jadi di Malaysia, saya tekankan di Malaysia ni,
pada bulan Januari 2020 Pertubuhan Sedunia WHO telah mengisytiharkan darurat kesihatan dunia kerana jumlah peningkatan kes yang meningkat. Ini macam saya kata tadi, dia telah menimbulkan resah di kalangan pemerintah serta rakyat di Malaysia ya. Jadi pada awal penyebaran COVID-19 ni, saya rasa Malaysia agak lambat bertindak melakukan sekatan yang kita panggil PKP, PKPD, PKPD, Perintah Kawalan Pergerakan tak silap saya benda ni kuat kuasa sehingga Perdana Menteri baru dilantik, barulah dia berkuat kuasa. Tapi tak apa, kita berjaya menangani. Jadi pada Mac 2020 PKP telah dilaksanakan dan Malaysia, seperti Datuk cakap tadi, kita berjaya menurunkan graf dan menunjukkan penurunan. Kita juga berterima kasih kepada warisan harapan kita seperti PDRM, ATM yang bertungkus lumus menjaga PKP ini serta ATM yang menjaga sempadan negara. Tidak lupa juga kepada barisan KKM yang bertungkus lumus siang malam merawat pesakit COVID. Kita masa mula tu kita tak tahu macam mana nak merawat, macam mana vaksin pun belum ada lagi masa tu. Jadi terima kasih kepada kerajaan Malaysia juga. Bila berlakunya PKP ni, rakyat kita tak boleh keluar. Jadi yang mana yang bekerja sendiri ni agak struggle, agak terjejas dengan perniagaan. Tak boleh nak berniaga, orang tak boleh keluar, macam mana nak berniaga kan? Siapa nak membeli? Jadi kerajaan telah mengeluarkan peruntukan jutaan ringgit. Jadi kita rakyat, sebagai rakyat ni kenalah duduklah rumah. Kalau ada benda yang tak perlu, tak penting tu, duduklah rumah. Kerajaan bagi PKP ni bukan kita tak boleh keluar langsung, kan? Maknanya adalah syarat-syarat dia. Tapi walau bagaimanapun pelaksanaan PKP ni, walaupun dia memberi kesan negatif kepada ekonomi kita, tapi secara tidak langsung kita tengok ada kesan positifnya. Terutamanya kita tengok alam sekitar kita mungkin tidak tercemar. Kita ada tengok baru-baru ni di yang sungai tu jadi jernih tu. Saya pun lupa kat mana. Allah Akbar. Macam ni lah. Kadar jenayah juga berkurangan sebab polis, barisan depan kita, polis ramai kat luar sana menjaga kawasan PKPD. Jenayah pun tak ada. Itulah, sungguhnya pada setiap kejadian dan ciptaan Allah ni, seperti PKP dan pandemik COVID-19 ni, sama ada buruk atau baik pada pandangan manusia ni, kita pasti ada hikmahnya yang kita tidak tahu, wallahu alam. Oleh itu, marilah kita mengambil iktibar yang positif daripadanya, serta terus mengekalkan implikasi yang positif yang lahir di sebalik kejadian dan penciptaan Allah. Sama-samalah kita menjaga SOP, seperti yang saya cakap tadi. Kalau tak ada apa yang penting tu, kita duduklah rumah. Tak perlulah keluar kalau tak ada apa-apa yang penting. Terima kasih. Itu saja daripada saya. Terima kasih Tuan Muhammad Faizal, Tuan Muhammad Rizal, maaf, serta ahli panel yang lain. Baiklah, sudah terang lagi bersuluh ya, virus sekecil ini mampu mencelarukan seluruh dunia. Okey, semoga apa yang kita peroleh hari ini tidak hanya melepaskan batuk di tangga. Nampaknya masa amat mencemburui kita. Sebelum berakhir, saya berharap masyarakat di luar sana sentiasa menjaga kebersihan dan SOP yang dikeluarkan. Kesimpulannya, virus COVID-19 ini yang tidak boleh dilihat dengan mata kasar mampu mencelarukan dunia. Dengan itu, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.